Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكير نويت النفع والانتفاع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين. Baik, buka muka surat 84. Kita ambil sedikit fawaid daripada hasyiah Al-Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Pada kata beliau, qauluhu qala ba'duhum yushtaratu. Baik. Tengok pada ibarat matan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ba'duhum yushtaratu an ya'rifa ad-dalil at-tafsili. Kata sebahagian ulama, disyaratkan akan mukallaf itu bahawa mengetahui ia akan dalil tafsili. Baik. Di sini kita sedang membicarakan tentang kewajipan ke atas mukallaf itu, adakah dia itu wajib mengetahui dalil ijmali atau dalil tafsili. Setengah ulama mensyaratkan bahawa yang wajib atas mukallaf itu mengetahui dalil tafsili. Baik. Qauluhu qala ba'duhum yushtaratu ila al-akhir. Hadha muqabilun lima qablahu. Yang mana pada kata kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyan. Di situ muqabil. Baik, li'anna al-wajiba ala hadha khususud dalil tafsili. Lianna al-wajib ala hadha khususud dalil tafsili bi khilafihi ala ma qablahu. Jadi wajib di sini ialah khusus kepada dalil tafsili, bersalahan di atas barang yang sebelumnya, iaitu yang mewajibkan dalil ijmali. Kama alimta wa muqtadahu anna hadzal ba'dha, sebahagian golongan ini yaqulu biwujubi dzalika ala kulli ahadin wujubal usul. Sebahagian kelompok ini mereka berkata dengan wajibnya demikian itu, iaitu dalil tafsili di atas setiap mukallaf itu akan sebagai wajib usul. Liyakunal imanu mutawaqqifan alaih, kerana iman itu terhenti di atasnya, terhenti di atas dalil tafsili. Ya. Jadi mereka mengiktibarkan bahawa mengetahui dalil tafsili itu sebagai wujubul usul, bukan wujubul furu'. Baik. Wa nuthiba zalika li Abi Ishaq al-Isfirayini. Fad-dalilu tafsili. Ini adalah kaul ini dinisbahkan kepada Abi Ishaq al-Isfirayini. Fad-dalilu tafsiliyu ala hadha wajibun ala al-a'yani wujuban usuliyan. Maka dalil tafsili di atas pendapat ini wajib ke atas setiap orang, akan sebagai wajib usuli, bukan wajib furu'i. Bimakna annahu illam ya'rifhu al-mukallafu, dengan makna bahawasanya kalau tidak mengetahui akan dia oleh seorang mukallaf, lam yakun mu'minan, yakni kafir. Orang yang tidak mengetahui dalil tafsili di atas kaul ini, maka dia kafir.
hadza fihi ifratun wa kharajun syadidun kama qalahu Salahuddin Al-Alai. Ini adalah suatu ifrat, yakni melampau, wa kharajun syadid, sebagaimana yang dikata oleh Al-Alai. Wa naqalahu 'anil Hafiz Ibn Hajar wa kama nassa 'alaihi Al-Ghazali haitsu qala asrafat ta'ifatun fakaffaru awamal muslimin. Telah melampaulah oleh sebuah golongan, maka mereka itu mengkafirkan akan orang-orang awam daripada kalangan muslimin. Wa za'amu anna man lam ya'rif al-aqaidah, maka mereka berkata bahawa orang yang tidak mengetahui akan aqaid bil adillati allati harraruha fahuwa kafir, dengan dalil-dalil yang mereka itu harraruha, mereka itu perincikan, dalil yang mereka perincikan iaitu dalil yang tafsili, fahuwa kafir, maka dia itu kafir. Fadayyaku rahmatallahil wasi'ah, maka mereka itu menyempitkan rahmat Allah Ta'ala yang maha luas. Wa ja'alul jannata mukhtassatan bi ta'ifatin yasiratin minal mutakallimin, dan mereka menjadikan syurga itu khusus kepada golongan-golongan yang sedikit daripada mutakallimin. Syuf, hadza walladhi fi al-Yusi. Al-Yusi ni ada hasyiah al-Yusi ala syarhil kubra lisanusi. Anna ad-dalil tafsili la yatawaqqafu alaihi al-iman, bahawasanya dalil tafsili itu tidak terhenti di atasnya oleh iman. Hatta indaman qala biwujubihi ala al-a'yan, sehinggalah mereka yang berkata dengan wajibnya dalil tafsili itu di atas setiap orang. Wa ala hadza fawujubuhu min qabili wujubil furu'. Kata Al-Yusi, orang yang mengatakan bahawa dalil tafsili itu adalah wajib ain ke atas setiap mukallaf, maka itu adalah bukan terhentinya iman itu di atas dalil tafsili. Maknanya macam mana? Maknanya seseorang kalau dia tidak mengetahui dalil tafsili, maka dia berdosa, haram. Tetapi adakah dia kafir? Tak kafir. Kenapa? Kerana iman itu tak terhenti di atas dalil tafsili. Itu Al-Yusi. Min qabili wujubil furu' bima'na annal mukallafa ya'si bitarkihi, dengan makna bahawasanya mukallaf itu maksiat ia dengan meninggalkan dalil tafsili. La bima'na anna imanahu mutawaqqifun alaih, bukan dengan makna imannya itu terhenti di atas dalil tafsili. Fatahassala anna fid dalil tafsili thalathatu aqwal, maka hasillah daripada demikian itu dalil tafsili itu ada 3 pendapat. Yang pertama, annahu wajibun alal kifayah. Yang pertama, belajar dalil tafsili, mengetahui dalil tafsili itu hukum dia fardu kifayah. Yang kedua, annahu mandub, sunat. Maknanya kalau fardu kifayah, wajib setiap qaryah itu ada ahli yang mahir di dalam dalil tafsili. Baik. Yang kedua, annahu mandub, sunat, bukan fardu kifayah. Maknanya walaupun dalam satu kampung itu, satu masyarakat itu tidak ada orang yang ahli di dalam dalil tafsili, maka tidak berdosa, kerana mandub, sunat. Wa mahallu hazaini ba'da ma'rifatil ijmali kama yukhazu mimma marra. Al-thalis annahu wajibun alal a'yan, wajib ain, lakin la yatawaqqafu al-imanu alaihi ala ma marra. Yang ketiga ialah wajib akan sebagai wajib ain, tetapi dia itu tidaklah terhentinya dalil tafsili itu di atas sahnya iman seseorang. Baik, kita sambung muka surat 92. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fakhtalafa al-ulama'u fihi faqala ba'duhum, maka berkhilaflah oleh para ulama padanya pada masalah mengetahui aqaidal khamsin itu adakah dengan dalil ijmali ataupun dengan dalil tafsili. Qauluhu fakhtalafa al-ulama'u ila al-akhir, i'lam, ketahui olehmu, anna al-ikhtilafa fi at-taqlidi mabniyun. Seorang baca? Saya baca? Sila. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال لي العلوم الشريفي والعلوم المدار اعلم أن الاختلاف في التقليد مبني على اختلاف في النظر. Tengok, khilaf pada taklid, pada masalah taklid, khilaf pada masalah taklid, maaf.
Jadi khilaf pada masalah taklid, adakah orang yang bertaklid itu adalah sah iman dia ataupun tidak sah? Itu mabniyun ala ikhtilafihim fi nazar, pada masalah nazar. Ya, khilafnya masalah taklid sah ataupun tidaknya orang itu muqallid dalam bab akidah itu terhenti di atas masalah nazar. Adakah nazar itu wajib usul ataupun wajib furu'? Sayati bayanu. Wa hasiluhu hasilnya bahawasanya dikatakan innahu wajibun wujubal furu'. Ya, wajib akan sebagai wajib furu'. Iaitu maksiat dia oleh seorang mukallaf itu dengan meninggalkan wajib furu' ini, iaitu mengetahui iaitu nazar. Walaupun dia bukan ahli di dalam nazar. Dikatakan bahawa lazim atas mukallaf itu dengan bima la yutaq wa huwa ghairu jaiz. ورد بأننا لا نسلم عدم جوازه بل هو جائز عند أهل السنة. Syuf, at-taklif bima la yutaq itu jaiz inda ahli sunnah. Ya, khilafan lil mu'tazilah, at-taklif bima la yutaq itu ghairu jaizin. Atau tahu at-taklif bima la yutaq, yakni Allah mentaklifkan kepada kita sesuatu yang kita tak mampu untuk tanggung. Itu jaiz inda ahli sunnah. Ya, hukum dia jaiz. Naam. Naam, yalzamu annahu waqi'un ma'a ahli sunnah ala annahu ghairu waqi'in wa in kana jaizan. Tengok, jika kita kata at-taklif bima la yutaq itu jaiz, nanti akan melazimkan bahawa at-taklif bima la yutaq itu berlaku, waqi'. Tetapi ahli sunnah mengatakan at-taklif bima la yutaq itu jaiz fil akal, tetapi annahu ghairu waqi', dia tak berlaku. Fil akal harus, tetapi dia tak akan berlaku. Ya, contoh dia kata annahu ghairu waqi' wa in kana jaizan, walaupun dia itu harus fil akal. Wakila, ini pendapat yang kedua. Wakila innahu wajibul wujubal furu'i aidan. Tengok, pendapat yang kedua mengatakan bahawa nazar itu wajib, akan sebagai wajib furu' juga. In kana fihi ahliyatun lahu. In kana fihi ahliyatun lahu, walaupun jika seseorang itu dia ada ahli bagi nazar. Syuf, pendapat yang pertama, tak kira dia itu ahli bagi nazar ataupun tak ahli, dia itu tetap wajib furu'. Pendapat yang kedua, wajib furu' jika dia itu ahli bagi nazar. Tapi kalau dia itu bukan ahli bagi nazar, maka dia itu tidak ditaklifkan dengan nazar. Ya, nazar yakni tilik, fikir tentang dalil. Ya, jadi bukan semua orang boleh mampu sampai kepada tahap untuk nazar kepada dalil. Ya, kerana kita ini mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza. Ya, baik. Tapi kalau SPM boleh skor, STAM boleh skor, takkan kita nak kata kita ni bukan ahli nazar, kita ni tak ditaklifkan dengan mengetahui dalil. Malis dah. Jadi kalau kenapa kita nak beralasan dalam bab akidah, kita beralasan kita bukan ahli bagi nazar. Tapi kalau kita boleh belajar sudah sekolah bertahun-tahun matematik, kita boleh menguasai English, kita boleh menguasai bahasa Arab, ya, kita boleh jawab soalan STAM. Tapi bila bab akidah kita kata, oh, aku ni bukan ahli bagi nazar. Ya, itu kecuaian kamu. Ya, kerana sibuk dengan perkara-perkara dunia, ya, sampai tak ada masa nak mengaji agama. Ya. Baik. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan nazar itu adalah wajib akan sebagai wajib usul. Tengok, ya. Bila kita kata nazar itu wajib usul, maka seseorang yang meninggalkan wajib usul, iaitu meninggalkan nazar pada pendapat ini, kaul ini, maka hukum dia kafir. Pendapat yang keempat mengatakan bahawa dia itu bukan wajib aslan, tetapi dia itu bukan wajib. Ya.
Jadi nazar itu bukan wajib ke atas seseorang, tetapi dia hanya syaratun lil kamal. Ya, syaratun lil kamal, syarat untuk sempurnanya. Baik. Faman qala bil awal, فمن قال بالأول قال إن التقليد كاف في الإيمان لكن مع العصيان مطلقا. Tengok, siapa yang pendapat yang pertama, ya, berkata apa? Sesungguhnya orang yang bertaklid itu berpadalah pada iman dia, tetapi dia itu bermaksiat kepada Allah jika dia tidak nazar. Ya. ومن قال بالثاني قال إنه كاف في ذلك لكن مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان. وهذا هو الصحيح. Ya. Jadi pendapat yang pertama ini keras sikit. Kenapa? Kerana walaupun kamu bukan ahli bagi nazar, kamu tetap ditaklifkan untuk nazar. Jika kamu tidak nazar pada masalah dalil wujudnya Allah, wahdaniyahnya Allah, kudrahnya Allah, kamu tetap berdosa. Ya, tak kafir tetapi berdosa. Kenapa kita iktibar wajib nazar itu wajib furu'? Pendapat yang kedua mengatakan kait in kana lahu ahliyatun din nazar. Kalau dia itu ahli bagi nazar, maknanya kalau orang itu dia bukan ahli bagi nazar, maka dia itu ma'zur, dia dimaafkan. Ya. Jadi pendapat yang kedua ini adalah yang sahih. Wa hadha huwa sahih. Wa man qala بالثالث قال إنه غير كاف في ذلك فالمتصف به كافر. Maka pendapat yang ketiga mengatakan tidak memada pada demikian itu, ya, pada taklid. Fal muttasifu bihi kafirun. Maka orang yang bersifat dengan taklid itu kafir. Ya. وعليه اقتصر الشيخ فيما بعد. Maka di atasnya lah iktasara syekh fima ba'd. Nanti akan datang kita tengok kalamnya syekh apa dia. Wa man qala بالرابع قال إنه كاف من غير عصيان مطلقا. Di atas pendapat yang keempat yang mengatakan nazar itu adalah syaratun lil kamal likamalil iman, maka innahu kafin min ghairi isyan. Ya, dia berpada dengan taklid, maka dia tidak perlu kepada dalil, tak perlu nazar kepada dalil, dan itu tidak menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah mutlaqan. Baik. Hadha ولما بعضهم علم الكلام وقال بحرمة النظر فيه. Sebahagian mereka itu mengharamkan ilmu kalam dan mereka mengatakan haram nazar padanya. Ya. وهو في غاية من الضعف بل لا يشك عاقل في فساد. Tengok, wa huwa fi ghayatid dhaf, ya. Maka ini sangat lemah pendapat ini. Dan tidak ada syaklah pada orang yang akil itu di atas rosaknya pendapat ini. Qala al-Yusi ونسب يعني السنوسية في شرح الوسطى هذا القول إلى بعض لعله ونسب هذا القول. نعم. ونسب يعني السنوسية ونسب يعني السنوسية في شرح الوسطى هذا القول إلى بعض المبتدعة. Imam Sanusi menisbahkan pendapat ini kepada ba'dil mubtadi'ah. Haitsu qala وما يحكى عن بعض المبتدعة كالحشوية وغيرهم من أن النظر في علم التوحيد حرام. Tengok ya, apa yang dihikayatkan daripada ba'dil mubtadi'ah seperti Hasyawiyah. Hasyawiyah ni golongan-golongan mujassimah tapi yang mutaqaddimin, ya. Wa ghairihim min anna an-nazar fi ilmi tauhid haram, ya, bahawasanya nazar dalam ilmu tauhid ini hukum dia haram. فلا يخفى فساده وضلال معتقده لكل عاقل. Maka nyatalah rosaknya, ya, pendapat ini dan sesatnya orang yang beriktikad akan dia bagi orang yang berakil. Iz huwa musaddimun lil kitab was sunnati wa ijma' muslimin alladhi yu'tad bihi. Kerana dia melawani kitab as-sunnah dan ijma' para muslimin. Wa amma ma يخلطون به من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتكلموا فيه فكذب وافتراء. وقال في رده
وقد قيل للقاضي أبي الطيب إن قوما يذمون علم الكلام فأنشد. Maka dikatakan bagi Qadhi Abi Tayyib, inna qauman, sesungguhnya sebuah kaum mereka itu mencela akan ilmu kalam, ya, fa ansyada bi qawlihi abal kalam unas la khalaq lahum wa ma alayhi idha abuhu min darari ma darra shamsu duha fil ufqi tali'atan alla ma darra shamsu duha fil ufqi tali'atan alla yara daw'aha man laysa la basari. Mereka itu mencela akan ilmu kalam, ya, mereka-mereka yang tidak ada habuan di dalam ilmu kalam, mereka mencela akan ilmu ini. Wa ma alaihi idza abuhu min dararin, dan kalam itu tidak terefek pun daripada celaan mereka itu. Madara syamsud duha fil ufqi ta'li'atan, ya, cahaya matahari itu tidak rosak, ya, dengan sebab orang yang buta yang tidak dapat melihat cahayanya matahari itu, ya. Baik. Fakhtalafa al-ulama'u fihi faqala ba'dhum, maka kata setengah ulama, la yakfi taqlidu wal muqallidu kafirun, ya, tidak berpadalah oleh taklid, dan orang yang bertaklid itu hukum dia kafirun. Wa dhahaba ilaihi Ibnu al-Arabi was-Sanusi, dan berjalanlah di atas pendapat ini Ibnu al-Arabi was-Sanusi. Wa atala fi syarh al-kubra. Tak, stand. Qauluhu la yakfi taklid ay fil iman. Iqra. Iqra. قوله لا يكفي التقليد أي في الإيمان بناء على أن النظر واجب وجوب الوصول كما مر. Taklid pada iman itu binaan ala nazar wajibun wujub al-usul kama marra. وقد استشكل هذا القول بأنه يلزم عليه تكفير أكثر عوام المؤمنين. Dan ini akan melazimkan mengkafirkan kebanyakan orang awam mukminin. وذلك مما يقدح فيما علم من أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا لما ورد أن أمته المشرفة ثلث أهل الجنة. Dan ini akan memburukkan dengan apa yang kita tahu daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi adalah orang yang paling banyak atba'nya, ya, lima warada anna ummatahu, daripada apa yang diriwayatkan di dalam hadis bahawasanya umat Nabi SAW itu 1/3 adalah ahli jannah. Qauluhu wal muqallidu kafirun. Qauluhu wal muqallidu kafirun ay ghayru najin fil akhirati fala yunafi annahu yu'amilu mu'amalatal muslimina fid dunya illa qaila bi annahu al-muqallid itu kafir. Ya, maksud kafir itu ialah ghairu najin fil akhirah, ya, tidak selamat di akhirat, ya, di negeri akhirat. Maka itu tidak menafikan bahawasanya diamalkan mereka itu akan sebagai amal muamalah orang muslimin di dunia. Maknanya kita berurusan dengan mereka itu sebagaimana mereka itu orang muslimin. Illa qailan bi annahu yu'amalu mu'amalat al-kuffar fiha. Kerana tidak ada pendapat yang mengatakan bahawa diamalkan mereka itu akan sebagai amal orang kafir. Fal khilafu fi annahu mu'minun aw kafirun binisbati lil akhirati. Maka khilaf pada bahawasanya mukmin ataupun kafir itu binisbati lil akhirah, nisbah kepada dunia akhirat. Wa amma binisbati lid dunya فتجري عليه أحكام الإيمان اتفاقا كما نص عليه اليوسي. Jadi kita
tetap bermuamalah dengan mereka ini orang-orang yang muqallid di dalam masalah akidah ini, ya, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun pada masalah di akhirat, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. ونقل بعض المحققين وأطال في شرح الكبرى في الرد على من يقول بكفاية التقليد. Dan memanjangkan ia pada syarah kubra fi raddi, pada rad di atas orang yang berkata dengan dengan berpada taklid itu. Baik. لكن نقل أن السنوسي رجع عن ذلك وقال بكفاية التقليد. Tetapi dinakalkan bahawasanya Sanusi itu diraja'a, ya, an zalika. Tadi kan dia kata apa? Tidak sah kan? Muqallid itu orang kafir kan? Tetapi di sini diraja'a wa qala bi kifayati taqlid. Dan dia mengatakan dengan berpada orang-orang yang muqallid itu. لكن لم نرى في كتبه إلا القول بعدم كفايته. Okey, sekejap. Tetapi kami tidak melihat pada kitab-kitabnya itu melainkan kaul yang mengatakan bahawa ketiadaan dia memada dengan taklid itu. Ya, jadi maksud lam nara fi kutubih ini maknanya Syekh Al-Fadhali dia tidak yattali' ala kutubil Imam Sanusi. Ya, dia lam yattali'. Kenapa? Kerana tak jumpa itu bukan bermakna tak ada. Ya. Ya, adamul ilmi bi syai' laisa ilman bil adam. Ya. Baik. Muqaddimatun. Muqaddimatun ya'lam anna fahm al-aqaid al-khamsin al-atiyati yatawaqqafu ala umurin thalathatin. Muqaddimah, ketahuilah olehmu bahawasanya memahami aqaid khamsin, aqaid yang 50 yang lagi akan datang, itu terhenti di atas 3 perkara. Ya, aqaid al-khamsin di sini ialah 41 pada pihak ketuhanan dan 9 pada kenabian. Ya, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil atas Rasul, dan 1 yang harus bagi Rasul. Baik. Untuk memahami ke-50 akidah ini, kesemuanya ini, dia itu terhenti di atas 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Wajib, mustahil, jaiz. Ya, kita kata wajib, mustahil, harus. 3 ni. Ya. Jadi ini adalah hukum akal. Ya. Ini adalah hukum akal yang akan diterangkan oleh musannif. Tetapi terus falwajibu huwa alladhi la yatasawwaru fil 'aqli 'adamuhu ay la yusaddiqu al-'aql. Okey, sekejap. Dikata di sini qauluhu wa yatawaqqafu ala umurin ay ala fahmi umurin kama huwa musarrahun bihi fi ba'd an-nusakh, yani anna ba'd al-aqaid al-atiyah wajibun yatawaqqafu ala fahmi al-wajib. Maknanya sebahagian aqaid yang lagi akan datang itu wajib terhenti ia di atas memahami yang wajib. Kan sifat Allah itu ada wajib, ada mustahil, dan juga ada jaiz. Maka kita kena memahami apakah itu wajib, baru kita boleh menghukumkan sifat Allah yang wajib itu wajib. Begitu juga kita kena memahami apakah itu mustahil, baru kita boleh menghukumkan sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Begitu juga pada jaiz. Baik. Aqsamul wajib, iqra' min al-hasyah. Aqsamul wajib. Wa'lam أن الواجب 3 أقسام ذاتي مطلق
ولدي مقيد وعربي. Nah, wajib itu ada 3 bahagian. Yang pertama zati mutlak, yang kedua zati muqayyad, yang ketiga zati aradi. Fal awal كذات الله سمي بذلك لأنه واجب لذاته بمعنى أن وجوبه ليس بالنظر لغيره ووجوبه غير مقيد بشيء. Dan dinamakan seperti itu ya. Kenapa dinamakan dengan zati mutlak? Ya, zat Allah Ta'ala itu dinamakan dengan zati mutlak. Kenapa? Kerana dia itu wajibun li zatihi. Ya, Allah itu adalah zat yang wajib li zatihi. Bimakna anna wujubahu laisa bin nazari li ghairihi. Ya, wajibnya kewujudan Allah Ta'ala itu bukan dengan nazar li ghairihi. Wa wujubihi ghairu muqayyadin bi syai'in. Dan wajibnya itu tidak dikaitkan dengan sesuatu. Ya, ghairu muqayyad. Muqayyad lawan dia mutlak. Ya, muqayyad lawan dia mutlak, iaitu sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Adapun mutlak dia bi ghairi qaidin, ya, tanpa dikaitkan dengan apa-apa. Wathani katahayyuzi lil jilm, seperti mengambil lapang bagi jirim. سمي بذلك لأنه واجب بذاته بالمعنى المذكور ووجوبه مقيد بدوام الجلد. Tengok, dia dinamakan dengan wajib muqayyad. Itu kerana apa? Kerana dia itu wajib li zatih. Jirim itu sendiri dia itu secara li zatih dia itu dia tahayyuz. Satu. Yang kedua dia itu dikaitkan dengan dawamil jirmi, ya, dengan kekalnya jirim itu. والثالث كوجودنا في وقت علم الله وجودنا فيه سمي بذلك لأن وجوبه ليس لذاته بل بالنظر لتعلق علم الله به. Nah, yang ketiga ialah adanya kita pada waktu Allah mengetahui kewujudan kita. Ya, maka dinamakan demikian itu kerana apa? Kerana wajibnya kita itu laisa li dzatih bal bin nazari li ta'alluqi ilmillah ta'ala. Ya. Baik, wa yati mithli al-aqsami fil mustahil fima yadhharu. Begitu juga pada mustahil, ya. Mustahil juga ada zati mutlak, zati muqayyad dan juga zatil aradi. Tamam. Huwa alladhi, terus fal wajibu, masuk pada matan. Fal wajibu huwa alladhi la yutasawwaru لا يتصور في العقل عدمه، أي لا يصدق العقل بعدم التحيز للجسم. Tamam. Dia kata di sini musannif mengatakan bahawa al-wajib itu ialah sesuatu yang la yutasawwaru fil aqli adamuhu, barang yang tidak digambarkan pada akal akan ketiadaannya, ai la yusaddiqul aqlu bi adamihi, iaitu sesuatu yang tidak membenar oleh akal bi adamihi. Beza tu. Kalau digunakan dengan yutasawwar dengan tasdik itu berbeza, ya. Kita taqaddam zikruhu fil mantiq, ya. Bahasa masalah tasawwur dan juga tasdik. Iqra' ta'rif al-aql. وقد وقع لهم في حد العقل تعاريف كثيرة أحسنها أنه نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. Tengok, di sana ada banyak takrif, ya. Haddil akal, iaitu takrif akal, itu banyak, ya. Maka yang paling baik ialah kata musannif annahu nurun ruhaniyun tudriku bihin nafsu, yang mendapat oleh nafsu dengan dia, dengan akal, dengan cahaya itu al-ulum ad-daruriyah wan nazariyah, ya. Maka akal itu dia mendapatkan ilmu daruri dan juga nazari. Wa nisbatuhu ila ar-ruhi min nisbati syai'i bima yushbihuhu, dan nisbahnya kepada roh itu daripada nisbahnya sesuatu dengan barang yang yushbihuhu, yang menyamai akan dia. Tamam.
wastufidu واستفيد wastufida من هذا التعريف anna al-mudrika. أن المدرك هو النفس والعقل. Tengok ya, dia kata, dan kita faham daripada takrif ini al-mudrik itu ialah an-nafsu, bukan akal, tetapi an-nafsu iaitu jiwa, ruh. والعقل إنما هو Alatun fil idrak, ya. Jadi akal itu adalah alat untuk kita mencapai sesuatu ulum. Imma dia itu nazari wa imma dia itu daruri. Jayyid. Setengah. Qauluhu ay la yasduqu. في تسمح Naam. لأن المصدق Lianna al-musaddiqa لأن المصدق حقيقة huwa nafsu. Tengok ya. Dia kata la yusaddiqu, ya. Dia kata fihi tasammuh li annal musaddiqa haqiqatan huwa nafsu. Kan dalam ibarat matan itu kan musannif kata apa? La yusaddiqul aqlu. Tidak membenar oleh akal, sepatutnya la yusaddiqun nafsu, bukan al-aqlu, kerana yang mengetahui itu ialah an-nafsu. Dia kata hakikatnya ialah huwa nafsu wal aqlu. والعقل آلة كما تقرر. Nah, ya, dan akal itu ialah alat saja, ya, alat untuk nafas itu mengetahui, ya, memahami tentang sesuatu. Katahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil lapang bagi jirim. أي أخذه قدرا من الفراغ. Iqra' hasyah. Qauluhu lil jirmi, والجوهر فردا كان أو مركبا. jirim itu ialah jauhar, fardan kana atau murakkaban. Imma dia itu satu seketul je, ataupun dia itu murakkab, tersusun daripada beberapa jauhar. بخلاف الجسم Bersalahan jisim. فإنه ما تركب من جوهرين فردين على رأي جمهور المتكلمين. Ya, sesungguhnya dia itu terdiri daripada dua jauhar, ya. Jadi minimum untuk membentuk jirim itu dengan dua jauhar. Ya, dia kata min jauharaini fardain ala ra'yi jumhuril mutakallimin. Wakila وقيل من ثلاثة وقيل من أربعة وقيل من ستة nah, وقيل من ثمانية وقيل من 16 وقيل من أربعة وعشرين وقيل من 36 وقيل من 48 فأكثروا في جميع ذلك. ini khilaf ini telah kita sebutkan dalam makulat asyarah itu, ya. Banyak khilaf sebenarnya di kalangan mutakallimin sendiri untuk membentuk jirim itu, berapakah susunan daripada jauhar-jauhar itu sehingga membentuk. Ala kullin, jumhurin mutakallimin mengatakan bahawa cukup dengan at least dua jauhar sudah membentuk jirim. Fa'ulima min zalik, فعلم من ذلك أن الجوهر الفرد حال انفراده لا يسمى جسما. tengok, jauhar firid ketika mana dia seekor, maka dia tidak dinamakan jisim. وهذا لا نزاع فيه وإنما وقع النزاع في تسميته بذلك حالا ضمانه. Fi halin dimamihi. Oh, tak ada fi, ya? Tak. Kita pakai apa tu? Makhtutat mana? Oh, mirasun nubuwah, jahit. حال أو في حال. Tak apa, sama. في حال ضمانه إلى جوهر آخر. Nah. Jadi yang berlaku niza' itu pada ketika mana dia itu halin dimami ila jauharin akhar. فقيل لا يسمى بذلك أيضا كما نقل عن الغزالي واختاره السعد ونسبه إلى المحققين. وقيل إنه يسمى بذلك كما نقل عن الإمام وجرى عليه السنفي في شرح الكبرى حيث قال Siapa Sa'ad? Sa'duddin Taftazani, ya. Kama nukila 'anil imam. Siapa imam? Fakhruddin Ar-Razi. Wajara alaihi. حيث قال Oh, okey. حيث قال وإنما ويمتنعون من تسمية الدقيق جسما حال انفراده. Hanya saja mereka itu menegah
daripada menamakan dakik. Dakik ni tepung itu jisim pada ketika dia itu infiradihi, halan firadihi. Wa amma idza inḍم إلى غيره سموا كل واحد منهما جسما. Adapun ketika mana dia berhimpun daripada satu dakik kepada yang lain, maka mereka itu menamakan akan dia itu kullu wahidin minhuma jisman. Maknanya setiap satu itu sebagai jisim. لأن حقيقة الجسم المؤلف. Dia kata kerana hakikat daripada jisim itu dia muallaf. Al-muallaf. Tersusun, ya. Al-muallaf. وكل واحد من الجوهرين عند الاجتماع يصدق عليه أنه مؤلف به. Tengok, wa kullu wahidin min al-jannah. Ai akhzuhu qadran min al-faragh, iaitu mengambilnya. Tahayyuz itu, apa maksud tahayyuz lil jirmi? Iaitu at-tahayyuz lil jirmi, iaitu mengambil lapangnya bagi jirim. Maksudnya apa? Akhzuhu qadran min al-faragh, mengambilnya jirim akan qadar daripada faragh. Faragh ialah ruang kosong. Ya. Taqaddama zikruhu fil maqalah. Tak apa, kita baca pada hasyiah bawah. Qauluhu ay قوله أي أخذ قدر الإله. نعم. في هذا التفسير مسامحة، لأن حقيقة التحيز أن يمنع الجرم غيره من الحلول في الحيز. Tengok, ya. Kan musannif di sini mentafsirkan tahayyuz lil jirmi dengan akhzuhu qadran minal faragh, ya, iaitu mengambilnya jirim itu qadar dari faragh. Padahal maksud daripada tahayyuz itu dia adalah menegah jirim, dia menegah jirim yang lain daripada masuk kepada tempat dia. كذا يقال بكلام بعضهم. Nah. وعليه فهذا تفسير للملزوم بأنه يلزم من أخذ الجرم قدرا من الحيز منع غيره من الحلول فيه. فتأمل. طبعا ya, ini tafsir bil malzum saja. Ya, tafsir bil malzum. Taban, ya. Kenapa? Kerana macam mana ya? Ini kan, ya Allah. Tengok masuk ayat yang. Sedap rasa kain. Jirim, ya. Tengok. Ketika piring ini berada di sini, jirim piring ini dia tahayyuz. Dia tahayyuz pada tempat ini. Ini kita panggil tahayyuz lil jirmi. Kemudian kata Imam Baijuri, hakikat daripada tahayyuz itu jirim ini dia menegah daripada jirim lain masuk kepada tempat dia. Maknanya tidak boleh jirim yang lain tak boleh masuk sini. Dia yamna. Ya, yamna. Baik. Lazim daripada yamna itu kerana apa? Kerana dia itu akhzuhu qadran minal faragh. Kerana dia mengambil tempat itu, dia menegah jirim lain daripada masuk tempat dia. Itu maksudnya tafsirun bil malzum. Jayid. Okey, akhzuhu qadran minal faragh. Kemudian والجرم كالشجر والحجر فإذا قال لك شخص إن الشجرة لم تأخذ محلا من الأرض مثلا لا يصدق عقلك بذلك. Tengok, apabila berkata seseorang kepada engkau, sesungguhnya ada satu pokok ni, dia tak ambil lapang, ya, dia tak ada tempat di mana-mana daripada bumi ini, ya, maka akal kau tak akan membenarkan dia, ya, akal kau tidak akan membenarkan dia. لأن أخذها محلا واجب لا يصدق العقل بعدمه. Setengah. Kita tertinggal. Baca qauluhu minal faragh. Qauluhu minal faragh ay al-mawhum. Tengok, faragh di sini faragh al-mawhum. Ya, faragh yang disangka saja, lapang kosong yang disangka. Kama huwa mazhab al-mutakallimin. Inilah mazhab mutakallimin. Awil muhaqqiqi kama huwa mazhab awil muhaqqaq. awil muhaqqaq. Maksud muhaqqaq ialah al-mawjud.
Ya, maksud al-muhaqqaq di sini ialah al-mawjud. Ya, yang mengaji makulan asyarah dah lepas dah perbahasan tentang masalah khilaf ini di antara mutakallimin dengan hukama. Wa makna ومعنى كونه موهوما على الأول أن ذلك بحسب وهم الشخص أنه فراغ. Tengok apa maksud faragh itu mauhum di atas pendapat yang awal iaitu mutakallimin, bahawasanya bihasabi wahmi syakhs, maknanya sekira-kira waham iaitu sangkaan seseorang bahawasanya tempat itu kosong. Macam inilah tempat ni kan, ini ada cawan, di sini tiada cawan, ya. Jadi ketika saya letak cawan ini di sini kosong. Waham saya kosong. Pada sangka saja kosong. Allah kata bihasabi wahmi syakhsi annahu faragh. Wa illa fahuwa fi waqi'il mamlu'un bil hawa. Ya. Dan jika tidak fahuwa fil waqi' mamlu'un bil hawa. Ya, padahal dia itu mamlu'un bil hawa. Dia itu penuh dengan angin di sini. لكن للطافة أجزائه إذا جاء جرم في حيزه انضم بعضه إلى ya, tetapi kerana latafahnya ajza' hawa itu, ya, maka sebab itulah kita katakan idza jaa jirmun fi hajizi indamma ba'dahu ila ba'd. Ya, dia indamma ba'dahu ila ba'd. Ya, dia boleh dia masuk. Tapi sebenarnya kita tak nampak hawa itu dia beralih daripada tempat ini. Ketika mana saya letak di sini, hawa itu ada di sini. Kemudian ketika mana saya alihkan cawan ini ke sini, sebenarnya hawa itu dia beralih daripada jirim ini, kerana jirim cawan sudah menempati di ruang ini. Jayyid. Wa kalamu ba'dihim sarihun fi anna ma'na dhalika annahu bihasabi wahmi syakhsi annahu wujudiyyun wa laysa kadhalik bal huwa amrun i'tibariyyun la wujuda laha falyata'ammal. Ya. Kasyajari wal hajar. Terus. Terus ya. لأن أخذها محلا واجب لا يصدق العقل بعدمه. والمستحيل. Sekejap. Ya, apabila seorang tadi kan kita cerita tentang syajar tadi kan, kita tak akan membenarkan pada fikiran kita kalau seseorang itu mengatakan kepada kita, ada satu pokok ini, dia tak bertempat. Kenapa? Kerana kita memahami pokok itu adalah jirim. Maka jirim itu wajib mengambil tempat. Ya. Kerana pada akal kita memahami setiap jirim itu bertempat. Maka tak mungkin seseorang itu mengatakan ada syajarah yang tidak ada tempat. Maka akal kita akan kata la yusaddiqu aqluka bidzalik. Ya, kerana mengambil tempat bagi syajar itu adalah wajib. Tamam. Wal mustahil والذي لا يتصور في العقل وجوده. Mustahil itu ialah huwallazi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yang tidak digambarkan pada akal akan wujudnya. Ay la yusaddiqu al-aqlu bi wujudihi, iaitu tidak membenar oleh akal dengan akan wujudnya. Ya. Idza qala qailun. Sekejap. Iqra qauluhu wujuduhu. قوله وجوده فيه أن ذلك ليصير التعريف غير مانع لدخول كل من الأحوال وصفات السلوب والأمور الاعتبارية فيه، لأنه يصدق عليه أنه لا يصدق العقل بوجوده. Tengok. Kata-kata la huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu pada matan, ya, tidak digambarkan pada akal akan adanya. Fihi anna dhalika yasiru ta'rif, ini akan menjadikan ta'rif ini ghairu mani'. Kenapa? Lidukhuli kullin minal ahwal wa sifatis suluk wal umuril i'tibariyati fihi, kerana masuk semua daripada ahwal, sifatis suluk wal umuril i'tibariyati fihi. Terus wa ujiba
لأن المراد بالوجود مطلق الثبوت والتحقق. Dan dijawab yang dikehendaki dengan wujud itu adalah mutlaqus thubuti wat tahaqquq. Ya. Jadi eloknya ta'rif ini huwa allazi la yutasawwaru fil aqli thubutuhu au tahaqququhu. Itu dia. Ya, kerana maksud wujud di sini ialah mutlaqus thubut, mutlaqul tahaqquq. Bukan wujud, kerana kalau kita mentarifkan dengan wujud itu akan membawa kepada takrif itu menjadi khusus. Takrif itu menjadi khusus. Sedangkan mustahil itu termasuk juga selain daripada perkara yang wujud ialah perkara ahwal, sifatus suluk, umurul i'tibariyah. Maka sebab itu kalau kita menggunakan takrif mustahil dengan la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, itu akan menyebabkan tidak masuk perkara-perkara selain daripada wujud. Maknanya yang dinafikan itu hanyalah perkara mawjud sahaja. Adapun selain daripada wujud itu tidak masuk di dalam takrif mustahil. Kenapa? Kerana ahwal, sifatus suluk, umur al-i'tibariyah itu laisa mawjudan. Terus wahina izin la yaridu dhalika لا يرد ذلك لأن العقل يصدق بثبوته وتحققه وهذا أحسن من الجواب بأن هذا تعريف بالأعم وقد أجازه المتقدمون من المناطق إذ المقصود كما لا يخفى تمييز كل من الواجب والمستحيل والجائز عن أخويه. فكيف يأتي بتعريف يشمل بعض أفراد كل منهما؟ tengok. Oh, tak buka ya? Kau berapa dia? Hah? 4 byte. Lihat ya. Ketika mana kita membuat ta'rif la yutasawwaru fil aqli, la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak digambarkan pada akal akan kewujudannya, maka al-wujud itu sesuatu yang mawjud, itu dia itu khusus. Tetapi sesuatu yang tahakkuk dia lebih umum, ataupun kita sebut dengan as-subut. Jadi kalau kita katakan bahawa la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, itu akan terbenar ini sahaja. Sedangkan murad kita daripada perkara mustahil itu, kita nak mengatakan kesemua, sama ada imma itu adalah mawjud ataupun ghairu mawjud. Maka sebab itu digunakan, dikatakan maksud daripada wujudihi di sini ialah mutlaqut tahakkuk awi thubut. Maka dengan kata-kata tahakkuk ataupun subut itu lebih umum, maka akan termasuklah perkara-perkara yang selain daripada mawjud. Perkara mawjud ini seperti sifat ma'ani. Perkara yang selain daripada sifat ma'ani seperti sifatus salbiyah, sifatun nafsiyah, sifatul ma'nawiyah, itu kesemuanya ghairu mawjud. Bila perkara ini ghairu mawjud, maka dengan kita mentakwilkan kalam wujuduhu kepada tahakkukuhu, itu akan meratai kepada semua sifat Allah Ta'ala. Kerana sifat Allah itu mengandungi perkara yang mawjud dan juga ghairu mawjud. Begitu juga pada ta'rif al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay nafyuhu. Sebab itu kalau
kalau kita mentakrifkan la yutasawwaru fil aqli, apa? Adamu, maka murad daripada adamuhu ialah nafyuhu ataupun intifa'uhu. Kenapa? Kerana kalau kita menggunakan kata-kata adam, itu muqabil dia ialah wujud, maka ta'rif ini akan menjadi khusus. Ta'rif ini akan menjadi khusus, akan terbenar kepada sifat ma'ani sahaja. Kerana sifat ma'ani sahaja yang maujud, adapun sifat yang lain seperti salbiyah, maknawiyah dan senafsiyah itu ghairu maujud. Maka bagaimana kita nak membenarkan perkara selain daripada wujud, iaitu kita nak masukkan di dalam ta'rif ini perkara yang adam dan ghairu adam, iaitu dengan kita menggunakan kalimah nafyuhu atau intifa'uhu. Boleh, ni dah lepas dah bahas. Ya, bahas dia kita bahas pada kitab Wasail. Ya, siapa yang ikut pengajian kitab Al-Wasail li ilmil kalam, ya, ada perbahasan yang detail tentang masalah ini. Ya, taqaddama zikruh. Wallazi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Fa idza qala qail, aywa, fa idza qala qailun innal jirma al-fulaniyya khalin 'anil harakati was-sukuni ma'an la yusaddiqu 'aqluka bidhalika. Tengok, apabila seorang berkata kepada engkau innal jirmal fulani, jirim seseorang itu khalin 'anil harakati was-sukun, dia itu kosong daripada harakah dan sukun, tak gerak tak diam. Boleh tak? Ada satu jirim yang tak gerak dan tak diam, ma'an. Kata-kata ma'an ni penting. Kata-kata ma'an, bersertaan, maknanya sekali, serentak. Tak gerak dan tak diam itu serentak. Boleh tak berlaku? Tak mungkin. Tak mungkin, akal kita tak terima. Lepas tu dia kata la yusaddiqu aqluka bidzalik, ya, akal kamu tak akan terima sama sekali. Qauluhu 'anil harakati was sukun, qauluhu 'anil harakati was sukun qadish tuhira baina al-mutakallimina anna al-harakata intiqalul jirmi min hayzin ila hayzin akhar, min hayzin ila hayzin akhar. Tengok, masyhur indal mutakallimin bahwasanya harakah itu berpindahnya jirim min hayzin ila hayzin akhar. Maknanya berpindah jirim ini daripada satu hayz kepada satu hayz. Ya. Satu hayz kepada satu hayz. Wasukun ma'ada zalik. Ya. Baik. Qauluhu walahum tariqatun ukhra. ولهم طريقة أخرى وهي أن الحركة هي الحصول الأول فيما عدا الحيز الأول أي الاستقرار الأول في مكان الثاني أو ما فرضه من الثالث والرابع وهكذا. أيوة, tengok. Dengan jalan yang lain kita mentakrifkan harakah itu ialah dengan husulul awal fima ada hayizil awal, maknanya hasil yang pertama itu hasil pada tempat yang kedua. Maksudnya fima ada hayizil awal, iaitu tetapnya yang pertama fil makan tsani. Jadi contoh ya, ini hayiz awal, ini hayiz tsani. Husulul awal di sini. Fil hayyiz tsani ini harakah. Husulul awal fi hayyiz awal ini sukun. Dia tak bergerak. Wasukun
والسكون ما عدا ذلك من الحصول الأول في حيز الأول. شوف. ومن الحصول الثاني ومن الحصول الثاني أو ما فوقه مطلقا. نعم. أي في الحيز الأول وغيره على من حط عليه كلام السعاد. قوله معا احترز بذلك احترز بذلك عما إذا قال إن الجرم الفلاني خارج عن الحركة أو عن السكون فإنه يصدق العقل به لأنه ليس بمستحيل بل جائز. Tengok dia kata apa? Digunakan kata-kata ma'an dalam ibarat musannif ketika mana khalin anil harakati was sukuni ma'an. Kenapa itu uhturiza? Kerana nak menjaga daripada khalin anil harakati au anis sukun. Kerana kalau kita guna au itu akan membawa kepada harus, perkara itu jaiz. Maknanya sebuah jirim itu dia itu diam dan gerak. Kalau kita kata diam dan gerak, diam atau gerak, harus tak? Harus. Saya kata cawan ini sama ada dia diam atau gerak, harus terima akan. Fa innahu yusaddiqul aqlu bihi li'annahu laysa bimustahil. Tak mustahil. Tetapi kalau kita kata harakah was sukun ma'an, itu akan membawa kepada mustahil. Jadi li'anna matan kerana kosongnya jirim itu daripada harakah dan sukun itu adalah mustahil. والجائز هو الذي يصدق العقل بوجوده تارة وبعدمه أخرى. Dan jaiz itu ialah allazi yusaddiqul aqlu, yang membenar oleh akal dengan wujudnya, taratan wa bi'adamihi taratan ukhra. Jadi akal kita membenarkan sesuatu itu, dia itu boleh ada pada satu ketika dan boleh tiada pada satu ketika yang lain. Itu adalah jaiz. Qauluhu wal jaizu, qauluhu wal jaizu ila al-akhir. Qauluhu wal jaizu ila واعترض بأن هذا التعريف غير جامع لعدم شموله لكل من الأمور الاعتبارية والأحوال الحادثة على القول بها والسلوك الحادثة. Tengok, dia kata mu'turidah. Ta'rif jaiz. Kan dia kata huwa alladhi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi taratan ukhra. Biwujudihi itu diiktirad. Kenapa? Kerana takrif seperti itu ghairu jami'. Kenapa? Kerana dia itu tak merangkumi kepada perkara umurun iktibariyah, perkara ahwal hadithah alal qawli biha, di atas perkataan iaitu pendapat yang menyabitkan adanya ahwal, dan juga as-sulu bil hadithah. Fal-ula kal-qiyam wa thaniyatu ka kauni zaidin 'aliman والثالثة كالعمى على القول بأنه عدم البصر. Tengok fal-ula iaitu apa? Umur al-i'tibariyah. Seperti berdiri. Berdiri itu ialah perkara amrun i'tibari, Duduk, amrun i'tibari, Amru duduk. Afiq duduk. Kemudian Afiq berdiri. Berdiri itu mana? Berdiri itu tak ada. Tetapi kita faham kelakuan seperti itu berdiri namanya. Adapun bendanya tak ada. Yang ada itu zat Afiq. Kal-qiyami. Al-thaniyah yang kedua iaitu ahwal. Seperti apa? Kauni Zaidin aliman. Keadaan Zaid itu alim. Baik. Yang ketiga ialah as-sulub. As-sulub al-hadithah, iaitu as-sulub iaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah seperti ama. Ama iaitu adamul basar. Ama adalah adamul basar, ketiadaan basar.
itu adalah salbiyah. Kerana salbiyah itu adalah sifat yang bangsa Adami. Adamul basar. Apa kidam? Adamul akhir. Apa baqa? Adamul awal. Sebab itu kita kata salbiyah itu adalah sifat yang bangsa Adami. Jayid. Wa wajhu adami syumulihi lidzalika annahu la yattasifu bil wujudi la yattasifu bil wujud fala yusaddiqu al aqlu bihi li anna dzalika far'u imkanihi. Wal jawab wal jawab anna al murada bil wujudi al-thubut wa at-tahaqquq. Tengok, yang dikehendaki dengan wujud ialah al-thubut wa at-tahaqquq. Sama seperti pada whiteboard tadi. Fal-ma'na ma yusaddiqu al-'aqlu bi thubuti taratan wa bi'adamihi ukhra fa yashmalu ma dhukira. Aywa. Okey. Matan. Kawujudi waladin li Zaid. Contoh bagi Jaiz apa? Seperti ada anak bagi Zaid. Lagi? Fa idza qala qa'il inna Zaidan lahu waladun. Apabila berkata seorang, Zaid itu dia ada anak, jawaza aqluka sidqa dhalika, maka akal kita akan mengharuskan perkara itu. Wa idza qala inna Zaidan la walada lahu, apabila dia kata apa? Zaid itu tak ada anak bagi dia, jawaza aqluka sidqa, maka akal kita akan mengharuskan juga perkara itu. Sama ada anak ataupun tak ada anak. Fawujudu waladin li Zaidin wa 'adamu jaizun yusaddiqu al-'aqlu bi wujudihi wa 'adamihi. Maka adanya anak bagi Zaid dan tak ada itu harus, akal kamu akan membenarkan dengan adanya anak ataupun tak adanya anak bagi Zaid. Okey, tengok wa'lam ada di bawah tu. Wa'lam annahu yalzamu min kaunil wujudi jaizan annal adama jaizun. Tengok, ketahui olehmu, ni kaedah ketahui olehmu bahawasanya lazim daripada keadaan wujud itu harus, maka ketiadaan itu juga harus. Sebagaimana kata sahibul jauharah, wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an ayastahilan kidam. Jadi sesuatu yang menerima harus wujudnya, adamnya juga adalah harus. Tiada pun harus juga. Jayyid. Fahazihi Fahazihi al-aqsamu thalathatu yatawaqqafu 'alayha fahmul 'aqaid. Maka tiga bahagian ini yatawaqqafu 'alayha fahmul 'aqaid. Terhentinya kita memahami aqaid yang al-khamsin itu terhenti daripada kita memahami al-wajib, al-mustahil dan juga al-jaiz. فتكون هذه الثلاثة واجبة على كل مكلف من ذكر وأنثى. Maka tiga perkara ini wajib atas setiap mukallaf daripada lelaki dan perempuan. لأن ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا. Kerana apa yang terhenti di atasnya wajib, itu juga wajib. Seperti mana yang kaedah kita selalu dengar, ma yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Baik. Dia kata di sini qauluhu ala kulli mukallafin. قوله على كل مكلف دخل في هذه الكلية الإنس والجن دون الملائكة لأنهم ليسوا مكلفين على التحقيق كما مر. وإلى هذا يرمز قوله من ذكر وأنثى إذ الملائكة لا يتصفون بذكورة ولا بأنثى. Sebab itu dikaitkan dengan zakar dan juga unsa. Kenapa? Kerana tak masuknya malaikat di dalam mukallaf. Mukallaf itu terkena kepada hanya malaikat dan kerana terkena kepada manusia dan juga jin. Ta'riful mukallaf
وحد المكلف العاقل سليم الحواس ولو السمع Wahaddul mukallafi al-balighu al-aqilu salibul hawas. Ya, orang yang takrif bagi mukallaf, bila sebut had itu takrif ya. Wahaddul mukallaf itu siapa? Al-baligh yang pertama. Yang kedua, al-aqil. Yang ketiga, salimul hawas. Sempurna ataupun sejahtera panca indera dia. Ayuh. ولو السمع أو البصر فقط Walaupun sama ataupun basar sahaja. الذي بلغته الدعوة. Syarat keempat, apa dia? Balaghatul da'wah. Sampai seruan agama. Syarat yang keempat. فخرج الصبي ولو مميزا. Maka keluarlah oleh sabi, kanak-kanak, ya walaupun dia itu mumayyiz. والمجنون. Dan orang gila. وفاقد الحواس. Dan orang yang luput panca inderanya. بأن كان أعمى أصم أبكم. Seperti orang buta, bisu, pekak. أو الأولين فقط. Ataupun yang dua yang awal, a'ma dan asam, iaitu orang yang buta dan juga pekak. ومن لم تبلغه الدعوة. Dan orang yang tidak sampai dakwah kepada dia, itu juga tidak masuk dalam mukallaf. Ada orang dia lahir dia sempurna panca indera, tetapi dia cacat sebelum umur dia balik. Hilang panca indera dia, mata dan juga telinga, maka dia tak mukallaf. Ketika mana dia balik, dia dalam keadaan dia pekak dan juga tak melihat, maka dia tidak mukallaf. Ya. فليس كل منهم مكلفا. Maka tidaklah semua daripada mereka itu mukallaf. وطلب العبادة من الصبي المميز كالصلاة والصيام. Tengok, dituntut ibadat itu daripada anak-anak kecil yang mumayyiz, seperti solat, puasa, bukan kerana mereka itu mukallaf, bal ترغيبا له فيها ليعتادها إن شاء الله. Kenapa? Kerana targhiban lahu, ya, kerana kita nak bagi mereka itu suka, ya. Tidak bersangka senang nak solat, nak puasa, ya. Tamam. Bal qala إمام الحرمين إن فهم هذه الثلاثة هي نفس العقل. Kata Imam Haramain, memahami tiga perkara ini itu adalah nafsul akal, diri akal. فمن لم يعرفها أي لم يعرف معنى الواجب ومعنى المستحيل ومعنى الجائز فليس بعاقل. Maka orang yang tidak mengetahui makna wajib, makna mustahil dan makna jaiz, itu tidak berakal. فإذا قيل هنا. Tak berakal makna dia apa? Gila. Falaisa bi'aqilin. Tengok, qauluhu inna fahma hadhihi salasah. Qauluhu inna fahma hadhihi salasah al-mutabadar min hadhihi al-ibarat. Yang difahami daripada ibarat ini, anna al-murad bi fahmi hadhihi al-umur thalathati tasawwur mafahimha. Tengok, yang dikehendaki memahami tiga perkara ini, wajib, mustahil dan harus, itu ialah memahami mafahim dia. Wa huwa al-mutabadar aidan min ibarat as-Sanusi rahimahullah ta'ala fi syarh as-Sughra. وانتظره جماعة من العلماء. وقيل المراد بفهمها تصور بعض ما صدقاتها. Tengok, kata sebahagian ulama, yang maksud daripada fahma hadhihi salasah itu adalah murad dia ialah ba'du ma sadaqatiha, iaitu mengetahui sebahagian daripada ma sadaq daripada al-wajib, mustahil dan juga harus. Yang pertama, sebagaimana yang diibaratkan oleh Imam Sanusi dalam Syarah Sughra, itu ialah mentasawurkan mafahim. Biasa ya, mafhum dan juga masadaq. Jadi, وذلك البعض هو ما تداول بين العامة كثبوت تحيز للجن وكاجتماع الضدين وكثبوت الحرارة للنار. هذا ملخص ما كتبه المحققون. فليتأمل. Ya, tengok. Ya, seperti subuti tahayyuz al-jirmi kajtima'i dhiddain, ini semua adalah masadaq, ya, masadaq bagi al-wajib, ya, masadaq bagi mustahil, ya, iaitu sebahagian sahaja. Falaysa bi'aqilin. Fa idza qila huna al-qudratu wajibatun lillah, kana al-ma'na qudratu Allah la yusaddiqu al-'aqlu bi'adamiha.
بأن الواجب هو الذي لا يصدق العقل بعدمه كما تقدم. Kata musannif, apabila dikatakan di sini al-qudrah wajibatun lillah, bermula qudrah itu wajib bagi Allah Ta'ala, adalah maknanya qudratullah. Qudratullah itu tidak membenar oleh akal dengan ketiadaannya. Itu maksud wajibatun lillah. Kerana wajib-wajib itu ialah yang tidak membenar oleh akal dengan ketiadaannya. Maknanya bila kita kata, ada orang, kita dengar orang kata qudratullah wajibatun lillah, maksud wajibah di situ ialah wajib akal. Ya, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu kama taqaddama. Wa amma al-wajib bimakna, wa amma al-wajib bimakna ma yusabu ala fi'lihi wal mu'aqabu ala tarkihi fa huwa ma'na akhar. Adapun makna yang lain, ya, makna wajib yang lain, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, ini makna wajib pada syarak. Yang tadi makna wajib pada akal. Orang, jadi perkara yang diberi pahala di atas mengerjakan dia, dan diseksa di atas meninggalkan dia. Fahuwa ma'nan akhar laisa muradan fi ilmi tauhid, bukan dikehendaki dalam ilmu tauhid. Ya, bila sebut dalam ilmu tauhid, wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat qudrah. Sifat qudrah itu wajib bagi Allah. Maka wajib di situ ialah wajib akal.